Okey, Kedah kemarin saja tuan-tuan ada 45 kes. Dan kita di tempat kita ni ada 5 kes saringan. Kenapa? Yang kita boleh sebut sebagai pelanggaran SOP lah. Lalu ni tak sesuai lagi buat kenduri himpunan-himpunan yang ramai. Jangan bersalam. Puncanya ialah bila berlaku salam. Ada 5 kes, ada 5 yang disaring yang pakai gelang pink dalam kawasan kita. Selangor 13, KL 13, Johor 5, Putrajaya 5, Terengganu 2, Perlis 2, Melaka 1, Pahang 1, Pulau Pinang 1. Berarti seluruh negara dah maibak. Jadi kita kena terus mematuhi SOP yang ditetapkan. Kemudian lepas sebar ada mesyuarat MKN akan dilaksanakan PKP, itu adalah berita palsu. Setakat ni kerajaan tak buat apa-apa keputusan lagi. Mungkinlah hari ini Menteri Keselamatan ngamuk sikitlah hari ni beberapa kali kan. Sebab kita rakyat tak patuh pada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Nasihatkan diri anda dan tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita terus mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, sentiasa basuh tangan, menjaga penjarakan fizikal dan memakai topi muka di tempat-tempat yang sesak, insya-Allah. Di samping kita terus berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah angkat COVID-19 ini daripada negara kita, insya-Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung kitab kita Ayyuhal Walad. Masih lagi membicarakan tentang 8 nasihat Hatim Al-Asam. Kita dah baca jalsah kita yang lalu 2 faedah dia. Pagi ini kita masuk faedah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah, faedah yang ketiga, sesungguhnya aku melihat setiap orang berusaha untuk menghimpunkan mata benda dunia ini sebanyak-banyaknya, kemudian lalu ia menahannya dan tidak mahu mendermakannya. Lalu aku memikirkan akan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Surah An-Nahl ayat 96. Maksudnya, apa yang ada di sisimu itu akan habis, dan pahala yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Lalu aku pun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia ini, dan aku suka membahagikannya di kalangan fakir dan miskin, supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah Ta'ala. Berarti hati nak bagi tahu kat kita, kebanyakan orang ialah wailul likulli mumaddatil lumadah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah, ila akhir ayat. Kebanyakan manusia ni ialah suka menghimpunkan harta dia, kemudian duk kira, tabung haji dah 100,000 dah, ASB 150,000, saham koperasi 30,000. Campak sejuta ni. Dia duk ingat harta tu boleh kekal. Harta tu boleh yahsabu annama lahu akhladah. Disebut Allah, dia duk sangka bahawa harta tu boleh kekal. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Dak, Tuhan kata, semua tu akan dihumbankan ke dalam neraka hutamah. Dan dalam ayat ni disebut, Hatim beritahu, aku tengok orang kebanyakan semua himpun, kemudian dia sayang harta dia, kedekut. Bila dah banyak, kedekut. Lagi banyak, lagi kedekut. Waktu sikit nak tambah sikit, aku nanti kalau kaya nak derma dia tak. Rupanya bila dah kaya, tak mau derma, lagi sayang, lagi nak cari lagi dah. Tapi bila aku baca ayat Quran, Allah nyatakan bahawa apa yang ada pada kamu semua akan hilang, akan habis. Tetapi apa yang kekal pada Allah, apa yang berada pada Allah akan kekal. Maka aku yakin akan janji Allah SWT. Aku sentiasa membahagikan hartaku pada fakir miskin supaya hartaku kekal. Harta yang kekal, dia kata, adalah sedekah. Bahkan sedekah kita ni bukan sekat pahala tu kekal, malah ulama kata ia akan berkembang biak
sebagaimana berkembang biaknya. Maksudnya dia akan, harta kita ni, pahala ni, kita simpan satu, contoh kita simpan satu, dia bukan contohlah kita kata pahala kita 1 juta. Dia bukan akan sejuta, dia akan kembang tu, membiak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalus sadaqah wa ya'khudhuha bi yaminih fa yurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum mahrahu hatta innal luqmata la tasiru misla Uhudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menerima sedekah ni dengan tangan kanan. Maksudnya Allah tak ambil tangan kiri, ambil tangan kanan. Kemudian Allah akan pelihara pahala sedekah kita ni sebagaimana kita pelihara binatang ternakan. Tuan-tuan pernah dengar kisah bagaimana dalam kitab dia contoh bagaimana seorang tu dia pergi letak kambing dah seekor. Kemudian berpuluh-puluh tahun dia tak main. Akhirnya bila dia main, tuan, saya nak ambil balik kambing saya, hak saya tinggal dulu, seekor tu. Lalu orang yang jaganya ikhlas tu tunjuk satu ladang, satu kumpulan kambing. Tu kambing kamu. Saya simpan seekor itu. Saya nak ambil balik seekor. Memanglah kamu simpan seekor, tapi dia beranak tu nak sebutnya. Bagaimana kambing yang kita tinggal tu boleh beranak menjadi sekawan ramai, maka begitulah Nabi kata pahala kamu Allah akan pelihara dia, biak dia, kembangkan dia sehinggalah ia akan menjadi umpama sebesar bukit Uhud. Subhanallah. Pahala kita sedikit tapi akan Allah pelihara kembang sehingga bukit Uhud. Antara fadilat sedekah ialah Allah pasti akan memberikan balasan kepada mereka yang bersedekah sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu. Al-Baqarah ayat 270. Dan ketahuilah apa saja yang kamu belanjakan, yakni dermakan, atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan sedekah lagi ialah Allah juga akan menggantikan bagi setiap apa yang disedekahkan. Sebagaimana disebut dalam surah Sabah ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu belanjakan pasti Allah akan gantikan balik dan dialah Tuhan sebaik-baik pemberi rezeki. Yang ketiga, sedekah juga akan sedekah juga tidak akan mengurangkan harta sama sekali. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun mim malin." Tidak akan, sedekah itu tidak akan sama sekali mengurangkan harta. Anak di sekolah kita nak buat majlis Maulidur Rasul. Anak tuan-tuan, setiap kali anak pergi sekolah mana-mana pun, bila sambut Maulidur Rasul, anak akan jumpa bos, kita nak makan lembu. Nak sambut Maulidur Rasul ni, setiap sekolah pergi mestilah buat meleh lembu. Ni di sekolah baru ni, kita pun cakap bos, kita nak makan lembu. Siapa pun lantik lah, tak apa ustaz jadi bendahari. Anak post dalam grup, Assalamualaikum cikgu, anak dilantik sebagai bendahari untuk beli seekor lembu dalam anggaran RM2,000 lah. Sebab pelajar kita dalam 400-500 orang, jadi kita nak jadi lembu RM2,000 saja. Jadi mohon cikgu bagi sumbangan lah untuk kita nak beli lembu. Kena bubuh lah hadis tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak miskin orang yang bersedekah. Esok pergi bilik guru, Ustaz mai, saya nak bagi. Seorang cikgu tu kata, ish, ayat ustaz Allah kali power ustaz. Saya nak kena belajar ustaz. Dia pun boleh. Dia nampak, anak nampak dia pegang beg. Nampak pegang handbag siapa nak bagi lagi? Memang nak bagi lagi ustaz. Nak sebutnya. Orang ni maksudnya bila dia dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, dia yakin akan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sedekah tu sama sekali tidak akan mengurangkan harta. Barangkali orang di luar sana, tuan-tuan, kita ni dengar selalu dah. Orang di luar sana ni dia tak pernah dengar. Bila dengar tu dia semangat. Jadi dalam hadis ni Imam Nawawi mentafsirkan hadis ni, makna
tidak akan berkurang harta kamu dengan sedekah tu. Pertama dia kata harta tersebut akan diberkati dan akan dihilangkan pelbagai bahaya padanya. Kekurangan harta tersebut akan ditutup dengan keberkatannya. Ini dapat dirasakan secara inderawi dan juga kebiasaan. Maksudnya walaupun kita pergi derma tu habislah RM50 tinggal RM25, tapi Tuhan cover kekurangan itu dengan berkat harta tersebut. Itu pandangan yang pertama. Yang kedua dia kata, walaupun secara fizikal harta tersebut nampak berkurang, namun kekurangan harta tersebut ditutup dengan pahala di sisi Allah SWT dan akan terus ditambah dengan gandaan yang amat banyak. Itu faedah yang ketiga, disebut oleh Hatim bahawa aku tak mau tiru orang ramai, tapi aku nak tiru Nabi SAW. Aku yakin pada janji Allah bahawa harta yang ada pada kita akan habis, tapi yang ada di sisi Allah SWT, maka aku sentiasa membahagi-bagikan hartaku pada jalan Allah. Faedah yang keempat, sesungguhnya aku melihat sebahagian daripada makhluk ini ada yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungannya itu adalah terletak pada banyaknya kaum dan pengikutnya. Lalu ia tertipu dengan cara berfikirnya ini. Dan ada pula sebahagian daripada mereka yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta benda dan anak buah. Lalu ia merasa sombong dengan yang demikian itu. Bahkan ada pula yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada kemampuan merampas hak orang lain dan menzalimi mereka serta menumpahkan darah mereka. Dan ada juga yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada banyak membuang-buang harta dan melakukan pembaziran dan keterlaluan dalam berbelanja. Ini perangai manusia. Hak pertama dia kata, mulia bila aku ni ramai penyokong. Hak kedua kata, bila andai aku harta banyak, aku jadi mulia. Ada pula yang menyangka bila dia boleh bunuh orang, boleh serang negara tu, itu aku ni jadi orang yang mulia. Dan ada orang bila dia boleh belanja, nak beli apa boleh, makan secara boros, itu mulia. Anda ingat betul anda duduk di Kelantan tuan-tuan, pekerja Indonesia ni banyak. Manager ladang tu kawan, dia tengok sebelah Indonesia ni, dia makan tuan-tuan, dia makan, dia akan tinggal sisa makanan tu. Maksud makan begitu tak habis. Jadi kawan tu tegur, pasal apa entah makan tak habis? Dia kata, tuan, makan bagi habis tu orang miskin. Kita orang kaya makan tinggal, kena tinggal begitu. Itu fahaman dia. Dia contoh, itu dia anggap bila makan tinggal lebih tu, itu mulia. Aku kaya je, aku makan sikit saja. Dia anggap mulia betul. Itu perangai manusia. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum. Surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu ialah orang yang paling tinggi takwanya. Rupanya orang yang mulia bukan orang yang penyokong ramai, orang yang duit banyak, orang yang makan berlebih-lebihan, orang yang boleh membunuh orang yang boleh menyerang orang. Bukan. Sesungguhnya mulia yang sebenar ialah orang yang paling bertakwa. Subhanallah. Maka aku pun memilih jalan takwa untuk mendapat kemuliaan. Dan aku yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu benar. Dan sangkaan-sangkaan mereka yang saya sebutkan tadi semua adalah batil dan palsu belaka. Ada orang tuan-tuan, dia dah anggap kemuliaan tu sebagai dapat kuasa. Nak cari kemuliaan tu daripada orang ni sebab kalau kita tak kawan dengan orang ni, kita akan kalah, kita tidak akan jadi bangsa yang dihormati. Tolak belaka. Hati Imam Hatim kita tolak tu. Sebenarnya kalau kamu nak jadi orang yang mulia, kamu jadilah orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemuliaan yang hakiki, sebagaimana yang disebut dalam hadis yang lain oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada illa bit taqwa. Atau kama qala Rasulullah SAW.
Nabi kata tidak ada kelebihan Arab ke atas orang Ajam. Ajam ni orang lain daripada Arab lah. Dan tidak ada kelebihan orang Ajam ke atas orang Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah ke atas orang yang kulit hitam. Orang putih ke bukan lebih kamu, tetapi yang lebih hanyalah takwa. Biarlah hitam pun, tapi takwa. Bilal bin Rabah adalah orang yang takwa, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab yang putih. Abu Lahab ni tuan-tuan, dia ni nama Lahab tu ialah dia ni putih, serupa bercahaya kulit dia tu, putih orang Arab ni. Tapi mana tempat dia? Neraka, dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara maksud takwa yang dinyatakan oleh para sahabat, tabi'in dan juga alim ulama, yang pertama Sayyidina Umar Al-Khattab, apabila suatu hari dia pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar, tuan-tuan, Amirul Mukminin, khalifah, orang yang alim, sahabat yang rapat dengan Nabi. Walaupun dia alim, sifat tawaduk dia sanggup tanya kepada Ubay bin Ka'ab yang ilmunya rendah sikit. Itu tawaduknya Sayyidina Umar. Dia tanya, wahai Ubay, apakah makna takwa? Lalu Ubay bin Ka'ab tanya balik, wahai Amirul Mukminin, pernahkah Amirul Mukminin berjalan di jalan yang berduri? Ya, pernah. Bagaimanakah keadaan berjalan Amirul Mukminin ketika berjalan di jalan yang berduri ni? Lalu dijawab oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, berkata, aku bertahan dan berusaha sekuat tenaga untuk melampauinya. Maksudnya aku jalan dengan penuh hati-hati, takut kaki aku kena duri. Maka dijawab oleh Ka'ab, itulah takwa. Itu makna takwa yang dijawab oleh sahabat. Kemudian Ibnu Abbas menyatakan, apa makna takwa? Takwa ialah mukmin yang menjauhkan diri dari kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mereka selalu beramal dengan taat kepadanya. Itu makna takwa. Maksudnya orang yang menjauhkan sifat dia daripada melakukan syirik pada Allah Subhanahu wa taala dan dia juga sentiasa taat perintah Allah, maka itulah orang yang takwa. Mana takwa? Ibnu Abbas juga ada menjelaskan bahawa orang yang bertakwa ialah mereka yang takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala dalam meninggalkan hidayah yang mereka ketahui dan mereka mengharapkan rahmatnya dalam membenarkan apa yang didatangkannya. Makna takwa juga Ibnu Abbas kata ialah orang yang takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala dan dalam masa yang sama dia bimbang, kalau aku tinggalkan hidayah Islam ni, sudah tentulah aku akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengharapkan supaya hidayah yang dia peroleh ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyatakan makna takwa ialah orang yang memelihara diri daripada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hal yang difardukannya. Sebagaimana yang kita selalu sebut, apa makna takwa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itulah makna takwa. Yang disebut oleh tu imam setiap hari Jumaat hari ini, ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut, takwa. Takut pada Allah ni bukan sebab takut pada rimau. Takut pada rimau kita lari, takut pada Allah makin dekat. Berarti disebut oleh Imam Ghazali lah, kita tunaikan segala perintah dan tinggalkan segala larangan. Itu makna takwa. Imam Al-Kalbi menyatakan makna takwa ialah orang yang menjauhi dosa besar. Bila kita ni dah tinggal lah dosa-dosa besar, berzina, membunuh, minum arak, berjudi, berdusta, segala dosa besar ni alhamdulillah kita dah tinggalkan, maka itulah tanda orang yang bertakwa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hazaran lima bihi al-ba'su. Yang bermaksud seorang hamba masih belum mencapai golongan orang yang bertakwa sebelum dia meninggalkan hal yang tidak mengapa, kerana menghindari hal yang mengandungi apa-apa
dosa. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah SWT, kita ambil kesimpulan daripada faedah yang keempat ini, kita jadilah sebagai hamba yang bertakwa untuk nak mendapat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita cari kemuliaan dengan harta yang banyak, dengan penyokong yang ramai, dengan boros berbelanja, ataupun apa saja, melakukan kezaliman pada orang lain. Itu bukan cara untuk nak jadikan kemuliaan, nak jadikan kita mulia. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang yang sebenar-benar mulia ialah orang yang paling takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi sebut takwa hahuna, takwa ni di sini. Dan hari ini kita tuan-tuan menghadapi masalah yang dinamakan sebagai masalah ketakwaan ni. Maksudnya kita boleh melahirkan manusia yang pandai, tapi modal insan, yang disebut sebagai Islam Buddha sebagai modal insan. Kita kekurangan modal insan. Maksudnya nak melahirkan rakyat ataupun pakar-pakar yang ada takwa di sini. Boleh ramai dah ni, engineer, doktor ada belakang dah, tapi nak lahirkan insan yang bertakwa ni masih lagi kurang. Maka kita doalah moga-moga kita dapat mengubah sistem pendidikan yang ada kat kita tuan-tuan, agar kita bukan setakat saja boleh melahirkan insan yang pandai, tapi insan yang bertakwa. Falsafah pendidikan tu betul dah. Nak melahirkan insan yang seimbang dari segi jeri, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Tapi kita hanya melahirkan intelek saja. Otak hak, rohani dia tu kurang. Cara naknya ialah nak tekankan balik sifat takwa. Betul anak di sekolah. Di sekolah selalu sebut dalam bab-bab apa pun, kau tengok ni, apa yang Nabi tekankan ialah akhlak. Innama bu'istu li utammima makarim. Aku ni utuskan untuk sempurna. Berarti kamu ni hak paling besar sekali kena jaga akhlak. Jaga akhlak. Pandai seorang mana pun tapi tak akhlak ni. Nak akhlak ni mestilah ada takwa, mestilah ada sifat ihsan. Ihsan ni maksudnya an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kena ada sifat, maksudnya kamu beribadat, kamu bekerja, buat apa saja seolah-olah Allah melihat kamu. Dan kalau kamu tak lihat Allah pun, sesungguhnya yakinlah Allah sentiasa melihat kamu. InsyaAllah kalau kamu ada benda lagu ni, maka kamu akan jadi insan yang baik. Kamu boleh jadi pegawai apa pun, kamu akan bekerja dengan tulus ikhlas. Jadilah apa saja, kamu akan jadi. Sebab apa? Takwa hahuna. Tak mau jadi hari ni, kenapa tak ambil rasuah? Kerana tak ada SPRM. Kenapa tak buat maksiat? Sebab penjaga maksiat tak buat operasi hari ni, tak edil lagu tu. Kenapa tak ambil rasuah? Sebab Allah ada melihat. Sebab apa tak buat maksiat? Sebab Allah melihat. Nak sebut bagaimana Sayyidina Umar berjaya melahirkan rakyat dia yang kita baca tu. Bagaimana penjual susu yang diminta oleh mak dia, Mina, tambah susu tu bagi cukup, banyak sikit, tambah air. Anak dia kata, mak, Sayyidina Umar pesan jangan tipu, jangan tambah air. Air Umar tak ada, Umar duduk di pejabat dia tu. Walaupun Umar tak ada, tapi Tuhan Umar ada. Inilah tuan-tuan, kita cuba nak lahir. Kalaulah rakyat kita ni insya-Allah, maka ambil masa kita didik, maka tidak mustahil kita boleh menjadi negara yang maju kerana memiliki rakyat yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doalah sekali lagi tuan-tuan supaya Allah angkat balak COVID-19 daripada negara kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi mu'afi, bismillahi alladhi la yadur ma'asmihi syai'un fil ar wa la fis sama' was sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina wasrif anna minal bala wal waba wal ghala wad da wal fahsya wa tusallitul a'da wa su'il qada ma la yasrifu ahadun ghairuk. Idfa' anna ya Allah, idfa' anna ya Rahman, idfa' anna ya Rahim.
من كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة والنقمة والفتنة والطاعون والشيطان والجن إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mohon sumbangan untuk pasti anak tuan-tuan, pasti Raudatul Ulum. Kita tangguhkan kuliah kita dengan sama-sama baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.